kitab kita ini tepatnya pada tanggal 6 Februari 2022 dan hari ini 19 Februari 2023. Dah 1 tahun kita muzakarahkan kitab 77 cabang iman, dan ala kulli halnya dalam tempoh 1 tahun ini kita telah berjaya adakan sebanyak 30 pertemuan. Tolaknya pada bulan Ramadan yang lepas kita bercuti selama 1 bulan. Syukur pada Allah. Dan kira-kiranya pertemuan kita kali yang ke-30 pada petang ini, insya-Allah kita masuk pada cabang iman yang ke-51. Cabang iman yang ke-51. Bagi yang ada kitab, kita boleh buka pada muka surat 108, iaitu Al-Hakamul Adlu Bainan Nas, iaitu menghukum manusia dengan cara yang adil, ataupun menilai ataupun membuat keputusan dengan neraca keadilan. Bukan neraca kebencian, bukan menilai dengan neraca kemarahan, tetapi menilai dengan adil. Tidak dikira berdasarkan oleh kerana awak ni bukan satu tim dengan saya, maka saya tak boleh berlaku adil dengan awak. Oleh kerana awak bukan family saya tidak boleh berlaku adil dengan awak. Oleh kerana awak orang luar, awak bukan tim saya, bukan kelompok saya, kumpulan saya, maka dia tidak menilai dengan adil. Bukan itu tanda orang beriman. Orang beriman, dia meletakkan neraca keadilan lebih utama berbanding pertimbangan yang lain. Kalau kita tengok para jemaah sekalian, dibawakan oleh pengarang kitab kita ni ada 3 dalil Al-Quran dan 1 dalil daripada hadis Nabi SAW. Kita baca dulu dalil-dalilnya, kemudian kita akan lihat huraiannya insya-Allah. Firman Allah Ta'ala, dalil yang pertama, muka surat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Maksudnya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, supaya kamu itu menghukum dengan adil. Apakah neraca keadilan, standard keadilan? Standardnya adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu standard keadilannya. Ayat yang kita baca tadi dari surah An-Nisa, daripada ayat yang ke-58. Pertama sekali, para jamaah sekalian, kita kena faham apakah yang dimaksudkan dengan adil itu. Apa makna adil? Adakah adil dengan maksud sama rata? Tidak. Adakah adil dengan maksud oleh kerana adil mesti saksama, mesti sama, mesti kalau 2, yang ni orang lain pun mesti 2? Bukan. Itu bukan makna adil. Adil menurut maksud agama, adil itu disebut wad'u syai' ala mawdi'ihi. Adil adalah meletakkan sesuatu pada kedudukan yang sepatutnya. Itulah adil. Contoh macam mana Ustaz? Kalau kita ada 4 orang anak. Anak hari raya ni, kita ada 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Adakah adil oleh kerana kita ada 4 orang anak, kita katakan, oh saya bapa yang adil. Kepada 2 anak lelaki dan 2 anak perempuan, kita beli benda yang sama untuk persiapan raya mereka. Contoh, oleh kerana kita ni ada 4 orang anak, ke-4 orang anak tu kita beli baju kurung pada mereka. Kita tanya kenapa awak beli baju kurung? 4-4. Sedangkan awak ada 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Lalu jawabnya, oh saya ni bapa yang adil. Saya mesti sama. Saya mesti saksama. Saya mesti agihkan benda yang sama. Adakah itu maksud adil? Bukan. Itu bukan bapa yang adil. Itu kepala bapa namanya tu.
Sebab bapa yang adil, kalau dia adil, maka dua orang anak lelaki, dia akan beli baju Melayu. Dua orang anak perempuan, dia beli baju kurung. Itulah yang dimaksudkan adil, meletakkan sesuatu pada tempat dia. Bukan bermaksud adil sama rata, sama, bukan. Maka di sini kita fahamlah, adil dalam membuat keputusan, menilai keperluan seseorang itu mengikut keperluan yang diperlukan. Contoh, kalau kita ada anak yang belajar, yang ni belajar sekolah rendah, yang ni belajar sekolah menengah, yang lagi seorang belajar di universiti. Adakah bermaksud adil dengan kita bagi duit poket tu sama rata? Anak yang belajar universiti kita bagi RM5 sehari. Yang belajar sekolah menengah pun RM5. Yang belajar sekolah rendah pun RM5. Adakah itu adil? Bukan. Adil meletakkan sesuatu pada penilaian yang sebetulnya, sepatutnya. Boleh jadi oleh kerana dia belajar di universiti, mungkinlah lebih sikit belanja dia. RM20, RM15 sehari. Yang belajar sekolah menengah, mungkinlah RM10 sehari. Yang belajar sekolah rendah, RM5 sehari. Contoh. Jadi adil, kita kena faham, menilai ataupun membuat keputusan mengikut kesesuaian orang tersebut. Itulah makna adil. Maka salah satu tanda iman yang diperintahkan Allah, wa idza hakamtum bainan nas, bila awak nak buat keputusan sesama manusia, antahkumu bil adl, maka buatlah keputusan itu dengan adil, iaitu dengan meletakkan sesuatu pada tempat yang selayaknya. Itu tanda orang beriman. Itu dalil yang pertama. Jelas para jamaah sekalian. Ini kita ulas dari sudut makna adil yang Allah Subhanahu wa taala sebut, antahkumu bil adl. Hendaklah awak buat keputusan dengan keadilan. Apa maksud keadilan? Menilai dan membuat keputusan berdasarkan keadaan yang selayaknya, sepatutnya. Itu maksud adil. Anda ada tengok Puan Nik Sung Kamis men-sharekan ada beberapa nota poin yang penting berkenaan dengan makna adil dan penilaian yang sepatutnya. Dan adil pada neraca agama mestilah bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dalil yang pertama kita huraikan. Dalil yang kedua dalam cabang iman yang ke-51 iaitu menghakimi manusia dengan adil, bukan dengan cara yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takul lil khainina khasima. Maksudnya, dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang yang khianat. Surah An-Nisa 105 ayatnya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang. Kita tahu sesuatu itu adalah yang benar. Kita tahu kebenaran. Tetapi oleh kerana mungkinlah kebenaran tadi bukan memihak kepada kita ataupun ahli keluarga kita ataupun kelompok tim kita, maka kita tidak mengakui kebenaran tetapi kita menyatakan yang salah itu benar. Itu maksud ayat tersebut. Lalu Allah sebut wala takul lil khainina khasima. Jangan kamu jadi pembela kepada perkara yang salah, perkara yang khianat. Hari ini ramai kita tengok orang tidak mampu lagi berlaku adil. Dia tahu kebenarannya sekian-sekian. Tetapi oleh kerana, kebenaran itu bukan datang daripada pihak saya. Bukan datang daripada kelompok saya. Bukan datang daripada tim saya. Maka dia menutup mata dengan mengatakan yang salah itu benar, yang benar itu salah. Maka Allah larang. Wala takul lil khainina khasima. Janganlah kamu jadi pembela bagi orang yang khianat. Kalau salah, katakan salah. Kalau betul, katakan betul. Itulah yang dituntut pada cabang iman yang ke-51 ini.
buat keputusan berdasarkan keadilan, berdasarkan penilaian yang paling adil, berdasarkan ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu ada di dalam satu ayat dari surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-8. Dalam kitab kita ni tak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah, kata Allah, kerana kebencian kamu terhadap sesuatu kelompok, sesuatu kumpulan, menyebabkan kamu tidak mampu berlaku adil. Awak benci pada kelompok ni, awak tahu dia benar, dia betul. Tapi oleh kerana kebencian kepada sesuatu kaum, kepada sesuatu kelompok, menyebabkan kita tidak boleh berlaku adil. Tidak mampu kita nyatakan, ya betul apa yang awak sampaikan. Maka Allah sebut, i'dilu, berlaku adilah, wa aqrabu littaqwa. Sesungguhnya keadilan itu dia lebih dekat dengan takwa. Ini disebut di dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-8. Ayatnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maksudnya, jangan kerana kebencian kepada sesuatu kaum menyebabkan penilaian kita tidak mampu mengatakan yang betul itu adalah betul, yang salah itu adalah salah. Kita asyik salah je, bangkang je, tak kena je. Sebab apa? Dia bukan kelompok saya. Maka Allah katakan, i'dilu, nilailah dengan adil, dengan kacamata iman, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, kerana keadilan daripada yang kita akui itulah lebih dekat dengan takwa. Kalau kata betul, betul lah. Kalau kata salah, salah lah. Tapi pastinya, cabaran orang yang nak mengatakan kebenaran ini, pasti ada cabaran dia. Betul tak? Yang pertamanya, kita akan, mulut orang kata macam-macam lah. Bila kita nak kata, kulil haq walau kana murran, berkata benarlah, bercakap adil lah, nilailah dengan adil walaupun ianya pahit, dari realitinya, cabaran yang paling besar, kita akan bertemu dengan kecaman orang lain. Ini risiko bagi orang yang nak berlaku adil. Tapi keadilan itulah yang akan membantu kita di hari akhirat kelak. Kalau tidak berani bercakap benar, pepatah Melayu sebutkan, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut untuk bercakap yang adil, nescaya jangan sesekali kita katakan cakap adil, jangan sesekali kita nak cakap macam mana ni. Bila kita berlaku adil, pasti akan ada kecaman daripada orang lain. Orang akan tak setuju. Sedangkan itulah yang dituntut dalam agama. Ini dalil yang kedua yang disebutkan oleh pengarang kitab kita dalam bab menilai manusia dengan adil. Itu tanda kesempurnaan iman. Muka surat 109, ini panjang sikit para jemaah sekalian. Kalau boleh kita baca sama-sama ayat ni. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-9 hingga 13. Kalau boleh, yang ada kitab tu kita baca sama-sama. Tujuannya kita boleh kutip pahala bacaan Al-Quran juga, insya-Allah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Panjang ayat ni dari surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13 yang menceritakan tentang beberapa etika sepatutnya yang ada bagi orang beriman itu. Kita tengok yang pertama pada ayat yang ke-9 tu Allah sebut wa aqsitu, dan berlaku adillah kamu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang berlaku adil. Ayat ni kita garis bawahkan kerana bertepatan dengan tema yang kita bincangkan cabang iman yang ke-51, menilai manusia dengan neraca keadilan. Lalu Allah sebut wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian kita baca maksud yang lain. Muka surat 109. Sebenarnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu itu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beroleh rahmat. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu puak merendah-rendahkan puak yang lain. Mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula kaum wanita ke atas kaum wanita yang lain. Mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan jangan kamu memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Amatlah buruk sebutan nama fasik sesudah ia beriman. Sesiapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang yang zalim. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang. Serta janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah kamu suka, muka surat 110, adakah kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak. Supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya semulia kamu di sisi Allah ialah yang paling takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Ini beberapa etika sepatutnya yang ada pada diri orang beriman dan juga larangan daripada orang beriman melakukan perkara-perkara tersebut. Yang kita nak garis bawahkan daripada ayat ini, ayat yang ke-9 itu. Wa aqsitu, berlaku adilah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta, kasih, sayang kepada orang yang berlaku adil. Nah, ini yang kita nak garis bawahkan. Kemudian, dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatayn. La maknanya tidak. Tidak boleh. Hasada, hasad dengki. Tidak boleh hasad dengki. Illa fitnatain. Melainkan pada dua keadaan.
Maknanya, dengki ni boleh tak dalam Islam? Secara umumnya memang tak boleh. Tetapi dikecualikan pada dua keadaan. Dengki semuanya negatif. Dua keadaan ini sahaja dengki yang positif. Dengki yang positif inilah disebut dengan satu istilah namanya ribtah. Ribtah. Ribtah ni dengki dalam bab menambahkan iman dan amal kepada Allah. Kita dengki orang lain ni dalam bab amal dan imannya banyak melakukan ibadah-ibadah ataupun perkara-perkara yang menambahkan iman. Jadi kita dengki untuk kita tiru dia. Bukan dengki nak menjatuhkan dia. Dengki ini dibenarkan. Ini disebut dengan istilah ribtah. Kita baca hadis tersebut. Hadis yang kita baca tadi, la hasada illa fitnatain. Tak boleh berdengki melainkan pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Yang pertama, boleh berdengki dengan seseorang yang dikurniakan Allah harta. Dia ada harta yang banyak, lalu dia membelanjakan harta itu pada jalan kebenaran. Boleh berdengki dalam bab ni. Sebab apa? Dia gunakan harta pada jalan Allah itu dalam bab menambahkan iman dan amal dia. Itu boleh dibenarkan. Yang kedua, boleh berdengki dengan siapa? Wa akharun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, boleh berdengki dengan seorang yang dikurniakan Allah hikmah. Hikmah ni maknanya kebijakan. Ataupun dia mampu menilai mana yang betul, mana yang tak betul. Mana yang adil, mana yang zalim. Dia mampu menilai dengan adil. Lalu, hikmah itu, dia mengamal dan mengajarkannya. Dia mampu nilai seseorang tu, ucapannya, perbuatannya dengan adil. Dia tak lihat awak datang daripada kelompok mana. Awak datang daripada batch mana. Awak datang daripada negeri mana. Awak datang daripada universiti mana. Tak. Yang dia tengok isinya. Kalau isinya baik, isinya menambahkan iman, menambahkan amal, dia mengakui ucapannya itu ucapan yang betul. Bukan, dia tak tengok pada ada orang datang daripada kelompok ni, dia tak boleh terima dah. Sebab apa? Dia tengok kepada siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Maka boleh berdengki dengan orang yang ada hikmah, iaitu orang yang mampu menilai dengan adil sesuatu perkara itu. Dia tak tengok siapa yang sampaikan, tetapi yang dia lihat itu apa yang disampaikan. Dengan orang macam ni, diberikan kebenaran untuk kita berdengki. Bukan menjatuhkan dia, tetapi berdengki untuk meniru dia. Bagaimana orang boleh sentiasa berhusnuzan dengan orang lain, sangka baik. Dia dengar dulu pendapat orang lain, barulah dia nilai dengan penuh neraca keadilan. Ini cabang iman yang ke-51 yang kita nyatakan. Ada 3 dalil Al-Quran dan 1 dalil daripada hadis Nabi SAW. Jelas para jemaah sekalian, kita nak masuk cabang iman yang ke-52. Kalau setakat ni jelas, sebab kita nak bergerak kalau boleh, gerak laju sikit lah. Supaya kita boleh khatam dengan cepatlah. Kalau sebelum Ramadan mungkin tak sempat kot. Sebab Ramadan nanti kita cuti 1 bulan. Ada pertanyaan ke? Kalau tidak ada, kita terus kepada cabang iman yang ke-52. Jelas semua InsyaAllah. Alhamdulillah. Para jemaah bersama dengan kita pada saat ini 86 orang. 86 orang. Tahniah kita ucapkan. Kita tengok kepada cabang iman yang ke-52. Salah satu daripada tanda iman ataupun tanda kesempurnaan iman adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf tu mengajak orang buat baik. Itu maksud amar ma'ruf. Nahi munkar tu dengan maksud
larang orang buat dosa. Larang orang buat benda tak baik. Larang orang buat benda tak senonoh. Itu maksud nahi mungkar. Dalam kitab kita ni ada 4 dalil daripada Al-Quran dan ada 3 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca secara sederhana dulu, kemudian kita lihat huraiannya insya-Allah. Dalil yang pertama muka surat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maksudnya, muka surat 111. Hendaklah ada di antara kamu. Siapa ni orang beriman? Satu kumpulan yang menyeru kepada kebajikan ataupun kebaikan. Bukan setakat menyeru. Menyuruh berbuat segala perkara yang baik. Serta melarang daripada segala perkara yang salah. Dan mereka itulah orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat yang ke-104. Para jemaah sekalian, kalau kita perhatikan ayat tadi, dalam bab mengajak orang buat baik ni, Allah Ta'ala guna dengan 2 laras bahasa. 2 laras bahasa ni apa maksudnya? Yang pertama, yad'una ilal khair. Seru orang buat baik. Seru orang. Ajak orang dengan cara lembut buat baik. Jom kita pergi solat. Jom kita join kelas kelab sahabat pencinta Al-Quran. Jom baca kahfi. Ada orang, dia buat baik hanya dengan seruan yang lembut saja. Itu dia du'una ilal khair. Tapi ada satu lagi kelompok yang Allah sebut, ya'muruna bil ma'ruf. Dia perlu arahan dulu, baru dia buat baik. Ini ada 2 kelompok. Ada orang, ajak dengan kita katakan dengan hikmah pun dia dah okey dah. Tapi ada kelompok yang kedua, kalau nak ajak dengan cara yang lemah lembut, dia payah nak terima. Dia mesti kadang-kadang dengan undang-undang. Ataupun kadang-kadang mesti dengan pelaksanaan penguatkuasaan. Mesti dengan arahan. Mesti kena keluarkan surat. Mesti diarahkan oleh bos baru dia bergerak. Itu 2 kelompok yang Allah sebut. Tapi buat kedua-duanya. Kalau dengan cara lembut tidak jalan, maka ajaklah orang dengan cara yang sedikit keras. Sedikit keras macam mana? Kalau awak tak buat sekalian, awak akan dikenakan tindakan. Ada contoh kan? Kalau para jemaah ingat dulu, ketika masjid dalam tempoh PKP kan, dalam tempoh PKP. Ada orang cukup dengan AJK masjid kata, okey kalau nak datang masjid kena bawa mask contohnya. Ada orang dah boleh ikut dah peraturan bawa mask, bawa sejadah dan sebagainya. Tapi ada orang nak untuk kita minta dia datang ke masjid bawa mask, bawa sejadah, ikut peraturan, scan suhu dan sebagainya. Tak cukup dengan kita bagi tahu dengan bahasa yang lembut. Kita kena bagi tahu dengan bahasa yang sedikit keras. Kena kita katakan macam mana? Siapa-siapa yang datang ke masjid, dia tidak bawa mask, tidak bawa sejadah, nanti polis ada kat depan. Baru dia buat baik, baru dia bawa mask. Kerana apa? Kerana takut dengan penguatkuasaan. Maka dalam ayat ni Allah ajarkan 2 cara dalam mengajak manusia ni melakukan kebaikan. Yang pertama, yad'una ilal khair. Seru orang dengan cara yang lembut. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Perlu diarahkan untuk buat perkara-perkara yang baik. Itu ayat yang pertama kita huraikan. Kemudian, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Surah Ali Imran ayat yang ke-110. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi keseluruhan manusia. Kalau nak jadi khairu ummah, umat yang terbaik, the best, number one punya manusia, dua perkara yang perlu dilakukan. Apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat perkara mungkar. Wa tu'minuna billah. Dan beriman kepada Allah. Tuan-tuan, para jamaah sekalian, ada orang baca Al-Qurannya setiap hari khatam satu juzuk. Mantap. Tapi itu bukan amalan yang paling mantap. Ada orang solat duha 12 rakaat sehari. Bagus. Itu bukan amalan yang paling bagus. Ada orang qiyamul lail ataupun puasa. Tak miss. Itu amalan terbaik. Tetapi bukan amalan nombor satu lagi. The best punya amalan, terbaik punya amalan, sebaik-baik manusia punya amalan, apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalau dia mampu mengajak orang lain buat baik. Dia buat baik, ajak orang lain buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat perkara mungkar. Dia tahan dirinya buat perkara mungkar dan larang orang lain buat perkara mungkar. Wa tu'minuna billah. Dalam masa yang sama dia beriman kepada Allah. Amalan ni siapa yang mampu buat, dia dikira di sisi Allah khairu ummah. Dialah umat manusia number one, terbaik. Sebab amalan ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tak semua orang mampu lakukan. Ajak orang buat baik, oh betul lah, semua orang boleh jadi ramai yang boleh buat. Tetapi wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat benda mungkar, ini tak semua orang berani. Tak semua orang berani. Malah saya ustaz nak ambil tahu dia. Lantak pilah. Contohnya kan, dia kata, malah saya nak jaga tepi kain orang. Biarlah dia nak buat apa pun, tak ada kena-mengena dengan saya pun. Biasanya orang, ajak orang buat baik, okey boleh. Tapi larang orang lain buat mungkar, ini tak semua orang berani ambil risiko. Siapa yang mampu buat dua perkara ni, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, Allah bagi pengiktirafan, itulah khairun ummah. Umat manusia yang terbaik. Sebab dia melaksanakan satu amalan iaitu amalan para Nabi. Saya ada tengok satu komen yang di-sharekan oleh jemaah kita. Ngajak masuk kuliah GGMT pun susah ustaz. Tapi saya tak putus asa sharing kat kawan-kawan. Ya betul. Itu termasuk daripada ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Kita buat sajalah. Kebaikan itu dia akan kembali kepada kita di hari akhirat kelak. Sama ada dia nak join ke, tak nak join ke dan sebagainya, itu bukan lagi urusan kita. Itu bukan urusan kita dah. Kita hanya muzakir, memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak ada daya pun untuk memaksa orang lain daripada terima apa yang disampaikan. Ada yang cakap daripada Puan Rafizah Usman, nak cegah kemungkaran pun kena ada ilmu. Betul Kak Ustaz? Ya, pastinya. Nak mencegah kemungkaran, dia kena ada hikmah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, antaranya di dalam Al-Quran, Allah sebut, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah umat manusia ke jalan Allah, yang pertamanya dengan cara hikmah. Kalau cara hikmah tak jalan, wal mau'izatil hasanah, dengan peringatan yang baik, sharing dan sebagainya. Sharing pada saya je. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dia, bincanglah dengan dia dengan cara yang paling baik. Nak terima tak nak terima, itu urusan lain. Yang paling penting,
kita telah cuba untuk menjadi khaira ummah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada dua lagi dalil Al-Quran, kita baca secara ringkas. Ni kalau boleh para jemaah pembaca jugalah ayat Al-Quran ni panjang, supaya kita boleh kutip pahala bacaan Al-Quran insya-Allah. Dan saya tengok di talian ni bersama dengan kita 97 orang pada saat ini. Alhamdulillah. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Surah At-Taubah ayat yang ke-111 sehingga ayat yang ke-113. Kita baca maksud dia. Ni dalam bab An-Nahyu bil Munkar wa ya'muruna bil Ma'ruf. Melarang orang buat benda yang tidak baik dan mengajak orang buat benda baik. Maksudnya sesungguhnya Allah telah membeli dari orang yang beriman akan jiwa dan harta mereka dengan balasan syurga. Bahawa mereka akan beroleh syurga. Benda yang sudah dibeli Allah tidak dapat dijual dan ditukar ganti lagi. Orang yang berjuang, berjihad, terutamanya berjihad dalam bentuk menegakkan kalimah la ilaha illallah dan juga berjihad di dalam menyebarkan ilmu, mereka ini dibeli jiwa mereka, bayarannya adalah syurga. Benda yang sudah dibayar Allah tidak boleh ditukar ganti lagi. Mereka berjuang pada jalan Allah. Maka di antara mereka ada yang membunuh dan terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu. Dan ketahuilah bahawa jual beli seperti itu ialah kemenangan yang besar. Orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang mengembara, yang rukuk, yang sujud. Ayat ni kita nak garis bawahkan. Yang menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada kejahatan dan mereka menjaga hukum hakam Allah. Gembirakanlah orang yang beriman itu, tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang yang beriman meminta ampun bagi orang yang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang musyrik itu adalah ahli neraka. Ini ayat yang Allah nak ceritakan. Salah satu jiwa yang dibeli oleh Allah dengan bayarannya adalah syurga adalah al-amiruna bil ma'ruf, orang yang menyuruh orang lain buat baik, wan nahuna 'anil munkar, dan mencegah orang lain buat kejahatan. Itu balasannya adalah syurga. Alhamdulillah telah mencecah pada saat ini sahabat online kita 104 orang pada saat ini. Alhamdulillah. Kalau tak faham sikit-sikit, mengantuk sikit-sikit, panas ke, berpeluh, letih dan sebagainya, sabarlah supaya kita juga mendapat pahala orang yang sabar dalam menuntut ilmu dan diberikan pahala jihad di sisinya pada petang ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ramai kalau kita tengok pada
petang ni, walaupun dalam suasana cuti sekolah, orang balik kampung, kenduri dan sebagainya, tapi telah mencecah lebih daripada 100 jamaah. Tahniah tu ucapkan. Kemudian dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ni masih dalam bab menyuruh orang buat baik, melarang orang buat perkara mungkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-78 hingga 79. Orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan menceroboh. Mereka tidak saling melarang. Dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari perbuatan mungkar yang dilakukan. Sesungguhnya amatlah buruknya apa yang telah mereka lakukan itu. Maknanya, apa yang nak jadi pada kaum dia? Ikut lantak lah, biarlah, tak nak ambil tahulah, tak nak jaga tepi kain orang lah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Allah melaknat dalam kalangan orang kafir, dalam kalangan Bani Israel, di atas perbuatannya yang tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tadi. Itu selesai kita tengok daripada dalil Al-Quran. Ana ada baca satu pertanyaan daripada Puan Maryam Mustafa. Ustaz, kita tak boleh doa untuk kaum kerabat yang musyrik. Tapi bolehkah kita minta Allah ringankan azab untuk mereka? Soalan ni sekiranya kaum kerabat yang musyrik itu masih hidup, kita boleh doa Allah bagi hidayah kepada dia. Ataupun Allah ampunkan dosanya dan diberi petunjuk. Jika dia masih hidup. Tetapi sekiranya orang musyrik itu telah meninggal dunia dan dia mati dalam keadaan tak beriman, kita tidak boleh mendoakan Allah ampunkan dosanya. Ini dilarang. Ini disebut di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-113. Tak boleh bagi orang beriman ataupun para nabi mendoakan kepada orang yang telah mati dalam keadaan musyrik. Tetapi kita boleh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ringankan azab mereka. Yang ni boleh. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Talib, bapa saudara Nabi, merupakan ahli neraka yang menerima azab yang paling ringan di hari akhirat kelak. Dialah ahli neraka yang menerima azab yang paling ringan. Kerana syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan azab Abu Talib. Sama ada minta dia diampunkan dosa, tak boleh. Ataupun minta, ya Allah, orang sekian-sekian yang telah meninggal dunia dalam keadaan kafir, masukkan dia ke dalam syurga, ini tak boleh. Tetapi dalam bab meringankan azab itu, ini ada. Rasulullah katakan Abu Talib manusia yang menerima azab yang paling ringan. Kerana syafaat baginda tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian, kita tengok dalil daripada hadis. Masih dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ada masa lagi, sikit lagi kita habiskan cabang iman yang ke-52 ni. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meredainya, dalam Sahih Muslim, muka surat 113. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman." Maksudnya, sesiapa dari kalangan kamu yang melihat perkara mungkar, kita tengok benda tu tak baik, benda tu salah, benda tu menyeleweng. Siapa lihat perkara mungkar, ubahlah dengan tangannya. Ubah dengan tangan ni kita garis bawahkan dengan maksud ubahlah dengan kekuasaannya. Kalau dia pemimpin, dia kena tegur orang bawahannya yang melakukan penyelewengan. Ataupun kalau dia orang bawah,
melihat pemimpin melakukan benda yang menyeleweng, dia perlu gunakan tangannya itu pergi buat laporan polis. Itu sebagai contoh, ubah dengan tangan. Ubah dengan kuasa maksudnya. Fa'il lam yastati', sekiranya tak mampu, tak berani nak ubah dengan tangan, tidak ada kekuasaan. Fabilisanih, maka ubahlah dengan lisan. Dengan lisan ni macam mana? Dengan teguran, dengan nasihat, dengan kaunseling dan sebagainya. Fa'il lam yastati' fabiqalbih. Kalau dengan lisan, kaunseling, tutur kata, ucapan, ceramah, tazkirah pun tak mampu, cegahlah dalam hati kita, bencilah perbuatan mungkar tersebut dan tekadkan dalam hati kita tak nak buat benda yang sama. Tapi ingat, mengubah dengan hati, wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Itu hadis yang pertama dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Hadis yang kedua, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dalam Sahih Muslim juga. Kita baca dulu hadis dia. Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatihi qabli illa kana lahu fi ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal iman habbatu khardalin. Maksudnya, tiadalah Nabi sebelumku yang diutuskan Allah kepada umatnya, melainkan ada para pembantu dan sahabat dari kalangan mereka yang mengambil petunjuknya dan mengikuti suruhannya. Maknanya, setiap Nabi ni biasanya dia ada pembantu ataupun dia ada sahabat setia yang mengikuti ajaran Nabi tersebut. Kemudian, satu generasi datang selepas mereka yang mengucapkan sesuatu yang mereka tidak lakukan dan melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Jadi, para Nabi ni dia berdepan dengan satu cubaan ataupun ujian. Ada dalam kalangan umat setiap para Nabi ni, dia hanya ajak orang buat baik, tapi dia sendiri tak buat baik. Na'udzubillah min zalik. Ajak orang, jom baca Quran. Dia sendiri tak baca Quran. Jom salat, dia sendiri tak salat. Jom puasa, dia sendiri tak puasa. Kemudian, mereka itu melakukan sesuatu yang tak disuruh. Yang tak disuruh dalam agama pula, dia buat. Yang tak disuruh, dia tidak buat. Itu maksudnya. Yang disuruh dia tak buat, yang disuruh dia tidak buat. Dan mereka melakukan sesuatu yang tidak disuruh. Orang macam ni, sesiapa yang memerangi mereka dengan tangan, dia adalah mukmin. Maknanya, orang yang hanya pandai bercakap je, buatnya tidak. Siapa yang perangi orang ni dengan tangan, dengan kuasanya, itulah orang beriman. Sesiapa yang memerangi mereka dengan lidah, dia adalah orang beriman. Dan sesiapa memerangi mereka dengan hati, dia juga adalah orang beriman. Tiada lagi bahagian iman sebesar biji sawi pun setelah itu. Maknanya, orang macam ni hanya pandai bercakap, buatnya tidak. Perlu ada kebencian kita terhadap orang tersebut. Maknanya dia hanya pandai cakap je, tetapi buatnya tidak sama sekali. Moga-moga kita tidak termasuk daripada orang yang dibenci oleh Allah. Kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah kepada orang yang hanya pandai bercakap tetapi tidak pandai melakukan. Itu hadis yang kedua. Muka surat 114. Hadis yang ketiga pada bab amar ma'ruf nahi munkar. Last sekali pada petang ini. Hadis dalam As-Sahihain. Terdapat sebuah hadis riwayat Sufyan bin Uyainah. Daripada Zuhri, daripada Urwah, daripada Zainab bin Abu Salamah, daripada Habibah. Daripada tu yang disebut dalam kitab kita ni,
itu merupakan sanad hadis. Orang ni dapat daripada orang ni, orang ni dapat daripada orang ni, sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada ibunya Ummu Hamibah, daripada Zainab isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadis ni Zainab yang ceritakan. Kita baca hadis dia. Istaiqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min naumi muhammaran wajhuhu wa huwa yaqulu la ilaha illallah thalatha marratin wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halaqa halqatan bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha. Qalat Zainab, faqultu ya Rasulullah, anuhlaku wa fina as-salihun? Qala na'am, idza kathura al-khabath. Maksudnya, ini isteri Nabi Zainab radhiyallahu anha yang ceritakan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur dengan wajah kemerahan. Maknanya Rasulullah tersedar daripada tidur. Bila tersedar daripada tidur, Rasulullah sebut la ilaha illallah sebanyak 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malanglah umat Arab kerana kejatuhan, kerana kejahatan yang sudah hampir. Hari ini tembok Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini. Baginda membuat bentuk bulat dengan 2 jari, ibu jari dan telunjuk. Besar ni Rasul sebut. Baginda membuat bentuk bulat dengan 2 jari, ibu jari dan telunjuk. Zainab berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, adakah kita boleh binasa sedangkan ada orang yang soleh bersama dengan kita? Baginda menjawab, ya, apabila kejahatan berleluasa. Maknanya, bila fitnah berlaku, dan orang-orang yang soleh tidak mengambil peranan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka ketika itulah kejahatan akan mendominasi kebaikan. Walaupun ada orang soleh, tetapi orang soleh tidak ambil peranan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka fitnah itu akan tetap menang berbanding dengan kebaikan. Itu dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah sekarang ni dah hampir 3.5, hampir 1 jam kita muzakarahkan 2 cabang iman pada petang ini. InsyaAllah kesempatan yang akan datang, kita akan masuk pada cabang iman yang ke-53, saling membantu dalam kebaikan dan takwa, salah satu daripada tanda kesempurnaan iman. Jadi saya serahkan kembali majlis kepada Ustaz Jaslina, moderator pada petang ini. Silakan Ustazah. Baik, Alhamdulillah. Syukran jazilan kasiran Al-Fadhil Ustaz Wan Halim di atas kuliah dan juga penyampaian yang sangat berkesan, sangat jelas, dan insya-Allah saya harap semoga jemaah-jemaah semua dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Sama-samalah kita menegakkan amal ma'ruf dan juga melarang kemungkaran sekadar yang kita dapat. Maksudnya selemah-lemah iman, apa yang kita sanggup, apa yang kita mampu, sekadar yang kemampuan kita, insya-Allah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz sekali lagi dan juga seluruh jemaah halaqah maya kita yang bersama. Semoga beroleh manfaat dan juga keberkatan bersama. Sebelum berakhir, saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.